nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Mana dah? Enggak ni. Dan hikmat, betul hikmat. Dan hikmat, kata musannaf rahimahullahu ta'ala, bermula hikmat tujuan faedah sunat berbuka puasa dengan rutab atau tamat. Apa hikmat sunat kita buka puasa dengan rutab atau tamat? Hikmatnya kerana tu khabar. Ialah kerana supaya bahwasanya dalam risyad ni, bahwasanya ia tamat atau rutab, ia rutab atau tamat ni, kerana tamat atau rutab ni tiada tersentuh dengan dia api. Tiada tersentuh, belum disentuh dengan dia, dengan rutab atau tamat ni tak sentuh oleh api. Itu dia. Tulis situ. Maka Nabi kita membuka puasa dengan makan perkara yang tiada disentuh oleh api. Itu dia. Maka jadilah kita buka dengan rutab atau tamar itu dinamakan mengikut perbuatan Nabi. Dan berkata setengah ulama, hikmat dibuka puasa dengan perkara yang belum disentuh oleh api ialah untuk memberitahu dan merasakan kesejukan dan redha dengan berbuka puasa. Adapun buka dengan perkara yang disentuh oleh api itu memberi perasaan panas dan menyata kemarahan dengan perkara itu. Macam-macam lah. Tu watama apa saja, kalau tak watama pun air yang tak disentuh oleh api. Kalau air rebu
gapo tu tak boleh Air tamada. Air biasa. Sebenarnya kalau kira kaji di segi hikmat Nabi buat, Nabi pakai lagu tu. Nabi tak mula dengan benda yang tak disentuh oleh api. Maknanya benda yang tak dimasak dengan api. Buka puasa tu bukan kata tak boleh makan. Makan cuma mula buka tu dengan benda yang tak dimasak oleh api. Nabi buat lagu tu. Sekuat-kuat hikmatnya turut Nabi dah. Turut Nabi buat. Yang kedua ulama kaji mari tengok, kerana benda hok masak dengan api, salah kata masuk api, dia masuk api yang masuk panah orang panggil. Dia masuk api dia tanda kata panah. Panah ni menanda kata marah, murih. Nampak tak nak suka mana dengan buka puasa tu gi dengan benda hok panah, hok capu api. Maka kalau benda tak capu api tu gi dengan sejuk. Ini lain. Gena jadi ya tu narak tak apalah tu dah. Maka kerana bahawa ia tiada sentuh dengan api, dan lagi kerana ini ilat ni masuk sikit. Sebenarnya ilat tu sulit tu, ilat yang tak tersentuh dengan api tu sulit boleh ada di segi kesihatan doktor. Wallahu alam. Kajian tu kita tak tahu. Malaikat orang kaji. Dia banyak perkara lagi hikmah-hikmah yang doktor baru kaji tentang hak Nabi buat ni. Baru tubik, banyak perkara lagi. Dan lagi kerana ni ilat atau pada kerana bahawasanya tu. Dan lagi kerana menghilangkan ia rutab atau tamar ni, menghilang akan dhaif pelihat mata, akan lemah pada pelihat mata. Jadi kelemahan pada pelihat mata tu ia hilang. Mata duk penah, rasa lemah, letih tengok tu. Jadi watama ni menghilangkan lemahnya pelihat mata tu. Doa tu kok mana timur mari yang sifat pada doa pelihat mata yang hasil, yang timur, yang terjadi daripada puasa. Hasil daripada puasa. Kita puasa tak gerak, tubuh tak gerak, mata pun tak gerak, linga tak gerak berlaku. Mata pun soalan terlali tengok pun jadi kena tengok gitu. Bukan kata mata kurang tengok, tapi mata tu jadi tak segar, letih, penat. Bila maksud watama menghilangkan keletihan pada pelihatan mata kita tu. Sebab apa boleh kata watama tu menghilangkan dhaif pelihat mata? Ilat pada menghilang. Apa panggil illatul illatin, ilat bagi ilat. Jadi sebab watama tu menghilangkan lemah lihat tu. Sebab apa ia menghilangkan lemah lihat? Kerana ia tamar tu mengeluarkan sekalian fadalat, sekalian yang kotor-kotor yang di dalam maidah, dalam perut kita, perut kisar tu, perut kisaran kita tu. Kotor-kotor dalam perut tu jadi yuweh. Seolah kata kaiman, seolah kata benda hak cemar-cemar dalam perut ni, watama ni ia ada anupap dia, anumun je dah. Ia boleh camrak lang. Weh. Ia boleh supaya dengan detox. tu. Ia boleh buat dia dicuci perut. Ia menyuci perut. Masya-Allah, hikmat tu hikmat. Tengok. Perut kita kosong tu watama. Ia menyuci segala sekalian fadalat, sekalian yang kotor-kotor yang di dalam maidah, perut kisaran kita. Kata mengeluarkan sekalian fadalat. Sebab tu makan watama ni berak apa sedap. Jadi qada hajat gapok orang panggil, jadi perut kita tu jadi apa? Duk dalam aturan dia. Tak ada kata salah piye dak. Tapi kita tak makan mana watama dah. Tak makan. Dia makan ke sudah. Wah, hil. Makan gitu-gitu dak. Teka-teka nampak dah. Tapi yang banyak berdoa. Ya ada mudarat pula. Kata musannaf rahimahullah, jika ada ia kait pada mengeluar,
Dia mengeluarkan sekalian barang yang kotor yang ada dalam perut kita. Kata mengeluar tu jika ada, iya fadalat tu jika ada. Jadi jika ada di dalam perut. Kalau benda tu ada, maknanya kalau perut kita kosong, cuci dah. Kok mana pula? Dan jika tiada ada fadalat, jika tidak ada kekotoran kotor-kotor dalam perut, kecek itu. Jika tiada fadalat, jika tidak ada yang kotor-kotor dalam perut, watama ni juga, maka iaitu makan tamat tu supaya akan jadi ghiza, jadi makanan orang panggil. Jadi orang panggil apa? Jadi makanan, jadi kita kata rehat, jadi ahad. Jadi ghiza, jadi makanan bagi segala anggotanya, anggota seorang. Jadi ghiza, orang panggil jadi makanan. Bagi segala anggotanya, anggota seseorang. Anggota mana? Sifat pada anggota. Anggota yang kepala tu. Anggota yang kepala, kecek yang kepala. Yang asas-asas, yang kepala, yakni yang ketua-ketua tu, anggota yang jadi kepala, yang jadi asas-asas, anggota yang utama, anggota nombor satu, anggota yang jadi ketua, kecek kepala, anggota yang kepala, yang jadi ketua. Dia ada anggota yang jadi kepala-kepala dia dalam anggota kita, dalam badan kita ni. Anggota yang kepala di dalam badan, yang ada dalam badan. Gapo ti anggota kepala buat gitu? Jadi seperti hati, seperti jantung, limpa dan otak. Itu. Seperti jantung, limpa dan otak. Ni orang panggil anggota asas belaka ni. Otak pun jadi ada makan ni, orang panggil rehat. Dia boleh tarik khasiat dia tu, watama tu, dia boleh hantar lagi. Vitamin dia tu apa semua tu hantar lagi untuk nak belo, nak jaga otak lah, perut, jantung apa semualah. Tu sebab tu dia mula utama hikmah dia dah. Masya-Allah semua. Syarak ni dah. Syarak ni awak satu-satu ya ada dah. Hikmah dia. Tu bomo pun suruh. Jadi sampai orang kafir sendiri pun duk jadi galak makan dah lah ni. Jadi orang panggil watama tu. Jadi dah tahu kaji tahu. Wasiat watama ada banyak fadilat, faedah-faedah dia. Orang kafir pun mula nak makan, nak jadi itu juga. Habis itu kata musannif rahimahullah, adapun kata sekalian tabib, adapun bermula sekalian perkataan bagi sekalian tabib, sekalian doktor, bomo-bomo. Musannif kita ini tu fiqh rakli. Adapun kata sekalian tabib, sekalian bomo-bomo, kata gana? Ini perkataan dia. Bahawa tamar itu mendaifkan, melemahkan pelihat mata. Bomo kata, makan tamar tu mata jadi kurang, jadi tak gerak nak tengok, melemahkan pelihat mata. Nak kata gano? Hantuk peka jawab. Tu peka kata, "Hei, tok bomo, pok bomo kata, mat kewa tama, wak wi mata tu kurang." Maka iaitu sekalian kata sekalian tabib tu, iaitu kata sekalian bomo tadi tu, tempat kata sekalian tabib tu duduk di mana? Duduk koda mana? Hak kata makan watama wak win tengok menapak tu kurang tu, maka iaitu tempatnya apabila berbanyak-banyak ia memakan dia. Apabila berbanyak-banyak ia seorang membanyak-banyak pada memakan dia, makan watama tu, makan banyak, berbanyak takluk, serta sentiasa dikekali oleh seorang, dikekali akan dia, akan memakan dia tu. Makan sokmo, makan banyak, makan sokmo. Hak tu lah hak bomo kata makan tu jadi nak kenapak ke.
mata yang dikurang tu. Hok makan acak makan banyak. Pagi tu acak sama mananya. Gitu lah. Nampak tu dah? Tu hok tu. Sebab tu kalau makan banyak berdoa kada dia tak boleh juga. Apa-apa pun. Walau banyak berdoa kada tak ada orang lain. Habis itu boleh gitu tu. Dia tak? Boleh. Kata Musannaf rahimahullah taala, dan suatu ini minta mamin apa nama nak kata gano. Dan suatu itu. Ya katanya kalau tadi. Adapun kata sekalian tabib bahawa tamat itu mendhaifkan pelihat mata, maka iaitu kata mereka tu, kata sekalian tabib tu, tempat kata tu apabila berbanyak-banyak ia memakan dia. Berbanyak tu serta sentiasa dikekalinya seorang akan memakan tamat tu. Sekat tu. Lepas tu musannaf waktu baik lah kaedah dia. Dan suatu itu, bermula suatu itu, ingat apa-apa pun perkara ni, suatu itu, bermula sesuatu itu terkadang memberi manfaat oleh sedikit suatu. Kadang-kadang memberi manfaat, memberi guna oleh sedikitnya. Kadang-kadang kalau sikit tu baru jadi manfaat, dan memberi mudarat oleh banyak suatu tu. Suatu perkara ni dah kadang-kadang sikit tu jadi manfaat, bila banyak jadi mudarat. Ada juga nisai madu, orang suruh makan satu sudu je, kita gomo sepagi sejebur sebotol tu petai pula dah lama mudarat pula. Hak jadi penawar pun bila banyak berdoa pun jadi mudarat. Ubat para bomo suruh telai 2 tik, kita gomo 5. Tu je. Tu akal kita. Kau molek tu kau hengo ya kata. Dak li. Dia ada tahap dia dah. Tak itu ke? Utama pun sama juga. Makan kita duk makan tu kena dah lah dah. Biasa ya. Habis itu kata musannaf rahimahullahu taala faidatun. Ini satu faedah. Ketahui olehmu, sekalian penuntut, ketahuilah akan bahawasanya, tak rajak. Dia kata tahulah kamu bahawasanya muafakat sekalian ulama, muafakat berijma', berselorong, bersepakat oleh sekalian ulama sepakat dah. Muafakat atas, tak lupa pada muafakat atas bahawasanya dah bersyad ni. Ulama sepakat dah bahawasanya masuk permulaan puasa itu dengan fajar shadiq. Waktu maklum dah bagi kita pun. Masuk permulaan puasa tu masuk dengan fajar, dengan sebab naik fajar shadiq. Naik fajar shadiq. Mula puasa dengan naik fajar. Hak tu sepakat ulama, tak ada siapa dia khilaf, ijma' dah. Masuk permulaan puasa dengan fajar shadiq dan putuslah, habislah kesudahan puasa ni. Sud di mana? Kesudahan dia tu di mana? Habislah kesudahan dia dengan sempurna. Putus tu dengan sempurna, dengan sebab sempurna masuk matahari, sempurna jatuh matahari. Tu maklum dah. Mula puasa dengan naik fajar shadiq, habis puasa dengan sempurna masuk matahari. Sempurna bukan baru masuk dah. Semua habis lenyap. Sempurna lenyap masuk semua, habis lenyap masuk matahari. Tu maklum dah, tu sepakat. Kita pun tahu, tapi musannaf ni bukan nak wayak hak ningso, dia nak buat tangga ya. Dia buat tangga buat soalan depan. Hak ni dia tahu dah.
yakni tafsir makna masuk permulaan dengan fajar, putus kesudahan dengan sepenuh. Dah tafsir situ dah. Maksudnya salah kata itu. Apabila masuk sekalian jirim matahari, apabila masuk oleh sekalian apa nak kata, sekalian diri matahari, sekalian zat matahari, apabila masuk oleh semua zat matahari, masuk jadi masuk ke dalam kaki langit. Bila masuk oleh matahari dalam kaki langit, lenyap habis. Masuk tu pada pelihatan kita. Hakikat bukan hidup masuk, ya pusing dunia ni. Masuk tu tak lep, masuk pada pelihatan kita, mengikut nisbah kepada pelihatan kita, pada yang ni nisbah kepada pelihatan kita. Kita tengok depan ni nampak lenyap turun. Bila matahari jatuh, kita kecek matahari jatuh, tawan tok din. Bukan ya tok dalam din. Tok tu nisbah kepada kita tengok. Nampak tak? Kita tengok nampak jatuh, padahal bukan jatuh. Kalau jatuh gelegok bih air. Jatuh le air tu gelegok. Ni dak, ya gi lenyap le kaki langit. Jadi bila masuk jirim matahari pada pelihatan kita, jawab jika apabila bila matahari lenyap, maka terbukalah puasa dengan sendiri. Masa dia dah muka nama puasa ni mula daripada fajar, suk di jatuh matahari. Bila jatuh matahari dah, habis nama puasa. Habis nama puasa, orang tak panggil kita puasa dah lah. Habis puasa dah, orang panggil apa dia tu? Putuslah. Tu terbukalah. Jadi habislah puasa tu dengan sendirinya, sendiri terbuka puasa. Jadi sendiri puasa, sendiri terbuka. Maka dengan sendiri terbuka tu habis. Maknanya habislah, terbukalah. Habislah puasa dengan sendirinya, sendiri puasa tu. Nyo tu puasa kalau kira tak nyo tak rojak pun tak apa, dengan sendiri. Gitu. Kalau nak rojak juga rojak pada puasa. Maka terbukalah puasa dengan sendiri, orang panggil. Jadi orang yang jadi buka sendiri. Orang tak panggil kita tu puasa dah sebab matahari atas dah. Nama saum siam ni imsakun anil muftirati jami'an nahar. Yani min tulu'is syamsi ila ghurubis syams. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Tu mula puasa. Berarti kalau habis masa tu, habis nama puasa lah sendiri. Gitu tak? Kena? Situ bukan nak lagi, nak tanya. Terbuka puasa dengan sendiri. Dan jika tiada ia seorang tu, kalau tiada, jadi kalau belum lagi ia, tu jika tiada ia, jika belum lagi ia seorang tu makan atau minum sesuatu sekalipun, apa sekalipun, terbuka puasalah. Terbuka puasalah. Nama terbuka puasa. Habis puasa dengan sendiri. Tak panggil orang tu orang puasa dah. Dah tak? Tak panggil puasa dah. Geti tak tu? Sebab apa boleh kata terbuka puasa dengan sendiri? Dari kerana ilak pada terbuka puasa dengan sendiri. Dan jika ni nampak roya pada terbuka dah. Roya pada terbuka. Terbuka puasa jika tiada ia, belum lagi ia seorang tu makan ataupun minum sesuatu sekalipun, terbuka dah orang panggil. Roya pada terbuka. Sebab apa dikatakan terbuka sendiri? Dari kerana sebab puasa itu pada siang jua. Berlaku ia pada siang hari jua. Bila sebut kata siang hari, dobek ia min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa tu berlaku pada siang hari jua. Tiada berlaku pada malam. Tak berlaku puasa pada malam. Ada ke puasa malam? Tok Ca. Puasa malam. Tak ada. Puasa ni siang hari. Jami'an nahar.
Kalau gitu duk kacau bawa orang buat apa? Ya ada tujuannya. Tu nak soalun. Nak buat tanya kita. Buat soalan, pertanyaan. Apabila terbuka puasa sendirinya dengan masuk matahari, tiada dengan makan dan minum, maka apa jua makna kata fuqaha sunat menyegerakan berbuka apabila yakin akan masuk matahari. Tu. Masya Allah. Tu dia. Nampak tak gitu? Ya katakan soalnya apabila terbuka puasa, apabila habis puasa, berhenti puasa sendirinya, sendiri puasa tu. Bila berhenti puasa dengan sendiri, terbuka tu dengan tak lupa pada terbuka. Apabila terbuka puasa dengan sendiri, terbuka dengan sebab masuk matahari, sebab jatuh matahari. Bila jatuh matahari dah terbuka puasa tu orang panggil, tak dinamakan puasa lagi. Bila terbuka puasa dengan sendiri dengan sebab mata matahari, tiada. Jadi bukan dengan sebab, tiada dengan. Jadi bukan dengan sebab makan dan minum. Bukan sebab makan, bukan sebab minum dah. Jadi terbuka puasa dengan sendiri, bukan dengan sebab makan, sebab minum. Kalau lagu tu, maka apa jua makna? Apakah maksud? Apakah tujuan kata fuqaha, perkataan ulama fiqh? Apakah tujuan kata ulama fiqh? Ulama kata kan? Sunat menyegera, mencepat-cepatkan berbuka. Cepat-cepat bukalah. Ulama kata segera sunat kita cepat-cepatkan buka. Sunat tu bila? Apabila yakin ia seorang akan masuk matahari. Bila yakin kata matahari masuk dah, cepat-cepatlah buka. Tu. Hei, ulama kata gitu nampak-nampak semua tak buka lagi puasa dah. Tak gitu? Gitu tak? Bila yakin kata matahari jatuh, sunat segera buka. Jangan duk lama, cepat buka. Nampaknya tak nak buka lagi. Pukul 7 dah pun tak buka lagi. Pukul 8 pun tak buka lagi. Nampaknya puasa kita berterusan gitu. Padahal puasa ni nama daripada awal fajar sampai ke jatuh matahari, habis puasa nama dia. Faham tak faham? Faham lagu mana? Tak faham. Ana malah nak cu. Tak apalah. Nampak tu dah? Jawab kok mana? Apa maksud kata fuqaha sunat menyegerakan berbuka? Sunat apabila yakin ia seorang akan masuk matahari. Jawapannya di sini. Arti sunat menyegerakan berbuka, yakni sunat menyegerakan barang yang membukakan puasa apabila dikerjakan pada siang. Tahu? Maksudnya gitu je. Puasa ni buka dah, buka gis diri dah. Tapi ulama kata sunat segera buka, yakni arti sunat menyegerakan buka tu yakni ialah sunat menyegerakan, sunat mencepat-cepatkan barang, mengerjakan barang. Sunat menyegerakan, mengerja barang. Sunat cepat-cepat kerja barang yang membukakan puasa. Sunat kita cepat-cepat buat benda yang membukakan puasa. Membuka bila?
Kait pada membuka. Membuka puasa apabila dikerjakan dia dikerja pada siang hari. Lagu mana? Kita pukul 12, pukul 3, pukul 1, pukul 2. Tu siang hari. Kalau kita makan dekat tu, orang panggil buka puasa kita. Kita buka tak kena piye, tapi nama buka lah. Buka puasa. Tapi teka tu boleh buka tak? Tak boleh buka lagi. Makan tak boleh lagi, minum tak boleh lagi. Makan minum tu dikatakan bagai yang membukakan puasa kita pada siang hari. Maka bila jatuh matahari dah, syarat suruh cepat. Cepat sikit lah buat benda tu. Buat benda yang buat jadi buka puasa kalau mundur di siang hari ni kan. Faham tak? Getik dah. Allahu Akbar. Dia no. Tengok malam katik capu gapo dah. Tu. Gana, nak buat gana sini. Iaitu barang yang membukakan puasa apabila dikerja pada siang hari tu, iaitu seperti makan dan minum. Tulis itu tak apa, kita buat kesimpulan sikit. Masalah sunat menyegera, yakni sunat menyegera tu yakni maksud dengan sunat segera buka, maksud dengan sunat segera buka ialah disunatkan bagi kita mengerjakan dengan secepatnya akan perkara yang telah dilarang akan kita pada siang hari dahulu. Iaitu makan dan minum. Itu makan dan minum. Itu maknanya. Faham tak? Bila matahari jatuh, maknanya buka dah sendiri puasa kita. Tapi syarat suruh cepat-cepatlah, aku lari dulu tu, buatlah. Makna gitu. Aku lari dulu, jangan makan. Makanlah, gitu. Tu makna segera buka puasa. Dengan makna tu bukan kata tak ada buka lagi, tak puasa je berhenti dengan sendiri dia bila jatuh matahari dan jatuh. Apa tak? Itu maksud dia. Tu dia. Habis itu seolah kata puasa kita tu berhenti dah, cuma maksud segera akan buka, jadi cepat-cepat buatlah benda aku lari dulu tu. Dulu tak boleh makanlah. Dulu tak boleh minumlah. Dulu tak boleh jimat, kau dululah. Makruh pula duk buka jimat. Kerana dia melemah. Kerana tujuan nak suruh buka tu nak gagah klik badan. Jimat kau melemah badan. Tak boleh. Kau bertamah tak agak. Tu tak boleh duk buka dengan jimat. Tak boleh dengan makna tak sunat. Tak sunat. Tu. Ni nanti dah, nanti siap dah. Allah makna Allah menjanibna. Allah menjanibna syaitan. Aduh, so. Duk tunggu dah. Ya tak boleh. Tu tak boleh. Kata musannif rahimahullah. Tak lagi dah tu masa tu pukul 3. Masya-Allah dah. Pukul 3 je tak? Kata segala sahabat Syafi'i, kata segala anak murid bagi Imam Syafi'i, ashabus Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i banyak,
Berkata segala murid Syafi'i, wajib imsak, wajib menahankan diri pada suatu suku, pada suatu juzud, satu bahagian daripada malam. Wajib kena imsak juga. Puasa tu bertidah. Bila jatuh matahari tu puasa bertidah. Tapi dalam keadaan tu wajib imsak sikit lagi. Wajib imsak pada satu juzuk, satu bahagian daripada malam. Faham tak? Bila suatu suku imsak tu kemudian daripada masuk matahari, selepas daripada jatuh matahari. Bila jatuh matahari dah, tekah matahari jatuh, pang, kita kena imsak setar lagi. Wajib imsak setar. Yang duk tengok matahari duk gini, ni matahari duk nanti nak buka mata dah. Bila matahari jatuh, kita kata buka lah jangan. Dia pergi dulu sikit. Seolah kata dia masuk le malam lagi sikit. Bila dia turun lagi sikit, masuk malam dah sikit. Bila masuk sikit, kita kena duduk. Kena orang panggil ke apa? Nak wis sempurna hak wajib dah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Tak sempurna hari kalau tak nanti masuk malam sikit. Maka nanti masuk malam sikit pun jadi wajib pula. Tu pasal dia. Tahan tak tu? Tu wajib imsak pada suatu suku daripada masuk daripada malam, kemudian daripada masuk matahari. Sebab apa kau wajib ilak? Supaya yakin dengan dia, dengan sebab imsak tu, yakin akan sempurna siang hari. Masuk dalam kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tu dia. Tu kira baik dah. Lagi dah. Tetapi tiada ia pada ketika imsak itu. Sungguh pun wajib imsak, tapi istidrak pada wajib. Sungguh pun kata wajib dia kena imsak, tetapi tiada ia, yakni bukanlah ia seorang tu. Bukanlah ia seorang tu pada ketika imsak itu, pada ketika dia imsak tu, bukanlah ia, tiadalah ia di dalam puasa syar'i. Apa makna tiada dalam puasa syar'i? Tulis situ. Di dalam puasa syar'i, yakni ketika imsak itu seorang itu tidak dinamakan yang berpuasa lagi pada syarak. Tidak dinamakan yang berpuasa lagi pada syarak. Maknanya di sini syarak bukan bagi saim dah. Sebab saim ni yang masuk matahari tu habis dah puasa. Dia habis nama puasa dah, tapi wajib imsak sikit ya. Tapi ketika imsak tu tak dinamakan saim dah, dia pada syarak. Syarak tak panggil puasa dah, puasa habis dah. Tapi wajib je, wajib imsak. Faham tu dah? Apa lagi? Kenapa yang? Tu. Syahdan. Ini suatu perkara yang lain pula. Haram atas sekalian umat. Haram atas sekalian umat Nabi Muhammad. Haram oleh puasa wisal. Pak bagi haram. Haram oleh berpuasa wisal. Sebab apa haram? Ilak dulu, tulis pada haram dulu. Kerana wisal itu ialah ketentuan bagi Nabi kita juga. Kerana wisal itu ialah ketentuan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Juga masuk dalam khasais Nabi. Benda yang khas dengan Nabi ya. Kita tak lewat tiru. Kita dengan Nabi tak serupa. Serupa tapi tak serupa. Dia pun orang, kita pun orang, tapi tak serupa orang.
Tak serupa kat mana? Orang sama orang je. Tak serupa. Tak serupa kat mana? Tak serupa banding serupa dengan mata yakut dengan batu biasa tu. Sama-sama batu je. Batu, tapi bukan batu biasa. Kita. Tak serupa, tak boleh buat kira, tak boleh buat. Kena habis dah, habis kan. Supaya ikan keli butuh upah. Saya ingat tak? Dah dah. Habis upah pala besar. Dah. Isi sikitku pala besar ikan dah. Ikan keli. Tak tu dah tak? Kata musannaf, haram atas sekalian umat ni wisan, puasa wisan. Apa dia puasa wisan? Yakni maksud dengan puasa wisannya berhubungkan antara dua puasa. Berhubung antara dua puasa. Antara dua hari puasa. Hubung puasa. Hak tu wisan namanya. Wasala yuwasilu muwasalatan wa wisalan. Atau fa'ala tu fi'an maknanya menghubung puasa tu boleh dak hubung puasa lagu mana hubung puasa seperti hendak misal cara hubung tapi bukan suruh hubung seperti puasa ia seorang tu 2 hari berturut-turut. Tak buka-buka, tak nak makan apa. Ni orang panggil wisan. Tak boleh, haram. Kita umat ni tak boleh. Nabi je boleh. Nabi je boleh. Dan tiada minum ia seorang. Jadi akan suatu pun. Tak minum akan suatu pun. Tiada minum pada malam. Tak lep pada tak minum. Tak minum pada malam. Tak ada minum ke apa? Antara 2 hari itu. Tak ada makan apa, tak ada minum ke apa. Puasa berturut-turut. Tu panggil wisan, haram. Sebab tu kata wajib kena buka. Makruh melamat. Sunat mencepat. Makruh melamat. Wajib membuka. Haram tak buka. Boleh? Tu. Kira-kira mari cukup dah. Wajib membuka. Haram mengubung. Sunat mencepat. Makruh melamat. Haruh tak ada weh. Haruh membuka. Kalau uzur. Tengah hari tu. Tak apa agak dah. Tak apa ada juga haruh. Tu. Menghubungkan antara dua puasa seperti puasa ia 2 hari berturut-turut dan tiada minum ia yakni seorang akan suatu pun tiada minum pada malam antara 2 hari itu. Sebab apa haram tu? Ilak pada haram. Haram tu kerana ditegahkan. Ditegah oleh Nabi. Nabi larang. Iyyakum wal wisala. Iyyakum wal wisala. Ada hadis sebut. Nabi larang. Jauhlah olehmu akan wisan. Jangan wisan, jangan puasa wisan. Nabi tegah. Sebab apa Nabi tegah? Tak lep pada tegah. Sebab mudarat. Sebab timbul mudarat pada badan atau pencederaan. Sebab timbul mudarat pada badan atau pencederaan. Mudarat. Tak buka ni mudarat. Kau malah, kau tak gerak. Bila kau tak gerak, rasa kau cemuh dengan puasa.
sendiri tak buka pun. Jadi kau tak gerak tak itu. Bawa kepada lemah badan. Nabi kita larang. Sampai tu sahabat tanya dalam hadis tu, Nabi kata iyyakum wal wisal, iyyakum wal wisal. Lepas tu akhirnya sahabat tanya, ya Rasulullah, takkan mung juga wisal? Ya Rasulullah, engkau pun nampak puasa berhubung juga. Apa mana mari larang Soalan kata gitu Ada hadis sebut, sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau juga nampak puasa berhubung tak nak buka-buka. Apa kami nak buat tak? Nabi kata, lastu ka hayatikum. Aku tak serupa kamu. Nabi kata, aku tak serupa dengan puakmu. Kau mana tak ingat hadis. Nabi kata, lastu ka hayatikum, aku tak serupa kamu. Aku ni malam-malam Allah Taala memakai aku makan dan Allah Taala biku minum. Napa aku tak ada makan gapo? Tuhan wi makan kat aku tu. Tuhan wi minum kat aku tu. Tu sebab tu lastu ka hayatikum, aku tak serupa kamu. Sebab dia supo tapi tak supo tu. Nak buat tiru tak boleh. Banyak benda hak supo tapi tak supo. Banyak. Dia berkata bini pak sunnah Nabi. Sunnah kau ada Nabi bini milah. Kalau kira. Apabila bini sembilan boleh tak kita? Tak boleh. Hak tu maksudnya khasais Nabi. Benda yang tentu dengan Nabi ya. Kita nak buat tiru tak boleh. Kita Allah Ta'ala bagi power kita ni untuk bini, untuk perempuan 4 orang ya. Boleh muat 4 orang ya. Kekuatan Nabi lebih pada kita. Allah Ta'ala bagi kekuatan Nabi 100 orang laki-laki. Rank Nabi, power dia tu. Rank Maya tu. 1 orang laki-laki yang boleh tunai hajat isteri dia. Mung ni tu baum seorang pun tak gerak dah. Sebab tu supo tapi tak supo dalam keadaan itu. Tu dia, Allahu Akbar ya Rabb. Nah, itu pun kata haram itu pun kait pada haram. Kata haram kita ni puasa wisan tu pun dengan syarat. Kata haram itu pun dengan syarat. Haram kita puasa berhubung tu dengan syarat. Syarat mana? Badah. Jika pada syarat ialah jika disengaja nyo seorang, sengaja olehnya, sengaja jadi sengaja akan puasa wisan. Dia sengaja nak berhubung gitu je. Hak tu haram. Dia sengaja nak puasa hubung. Lagi pula tahu ia seorang tu tahu akan tegah akan larangan wisan oleh syarak. Ditegah oleh syarak. Tahu akan ditegah oleh syarak. Dia tahu kata syarak larang. Dia tahu kata tak leh saja. Hak tu haram. Tahu dah kata tak leh puasa, tak leh hubung lagu tu. Tapi nak nak terang, nak gerak tara mana aku, nak puasa 2 hari betul-betul. Ai tak leh haram. Nampak tu dah? Boleh tu? Habis itu. Lagi pula wisan tu dengan tiada uzur. Tiada ada keuzuran yang dibenar oleh syarak. Tak ada uzur yang dibenar oleh syarak. Tu. Tapi kalau ada uzur masalah, misalnya lagu mana uzur? Dengan sebab kalau makan tu mudarat diri. Tak boleh makan gapo dalam masuk dalam perut. Bomo kata tak boleh. Ni dalam masa 2 hari ni kena molek dah puasa lalu bomo kata. Sebab kalau jatuh masuk dalam perut tu akan jadi mudarat gini, perut mu duk bocor. Lalu tu ia puasa berturut-turut dengan uzur tak apa. Tak apa hak tu, ada keuzuran. Ni masalah tak ada uzur gapo kita ni. Boleh tidak? Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Nabi kita, maka tiada haram atasnya atas Nabi kita puasa wisan. Tak haram Nabi kita puasa wisan. Sebab apa tiada haram? Ialah kerana ada baginya, bagi Nabi itu. Ada bagi Nabi barang yang tiada ada ia. Ada bagi Nabi barang yang tiada ia barang tiada bagi sekalian umat. Ada bagi Nabi barang yang tidak ada ia barang tidak ada pada bagi sekalian umat. Apa barang itu? Daripada kuat, daripada kekuatan, daripada tu bayan muqaddam pada barang di belakang. Nabi ada barang yang kita tak ada. Apa barang yang Nabi ada tapi kita tak ada? Kekuatan. Kekuatan. Tak serupa. Power tak serupa. Sai lai-lai, enjing lai-lai. Tengok sahabat kadang-kadang dia pergi minta Nabi doa amal gapo tek semaya. Nabi tak uti. Oh, ada satu sahabat tadi masuk dari rumah kan. Nabi duk semaya, turut jadi makmum Nabi atik. Nabi duk semaya sore dia. Dia pun masuk nak pergi turut Nabi. Masuk turut Nabi. Nabi semaya sunat. Nabi baca surah Baqarah. Habis surah Baqarah, bila akhir-akhir surah Baqarah, sahabat tu kata, Nabi nak rokok dah kali ni habis Baqarah ni. Bila habis Baqarah, Nabi hubung Al-Imran pula. Bila Nabi hubung Al-Imran, habis Al-Imran dia kata, Nabi nak rokok dah kali ni. Nabi hubung An-Nisa pula. Allah. Dia kata, tak lewat tiga kau. Kita jangan tak boleh. Kekuatan tak sama. Allah. Kekuatan tak sama. Dah. Tiru sekadar kita kuasa. Sekadar kita kuasa. Tu. Hak mana tak boleh. Habis itu 3.5 dah weh. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasa. Ni jaga. Sunat kemudian selepas daripada berbuka puasa membaca Allahumma laka sumtu. Sunat baca lepas. Ni kalau dia baca dulu bila nak buka puasa Allahumma laka sumtu. Hai, sunat baca lepas pada puasa. Sunat baca kemudian daripada berbuka puasa. Baca kan? Sunat kemudian daripada berbuka puasa. Sunat membaca Allahumma laka sumtu wa bika tak ada dah. Wa ala rizkika aftartu. Ada dah wa bika amantu. Tu. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizkika aftartu. Bi rahmatika arhamar rahimin. Kita dengar apa? Ini hadis satu riwayat kalinya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Laka tu takluk pada sumtu belakang, ala takluk pada aftartu di belakang. Allahumma sumtu laka wa aftartu ala rizkika. Taklah kata kita. Apa makna? Riwayat Abu Daud ni hadis ni. Doa ni riwayat Abu Daud. Yakni artinya, hei Tuhanku, kerana-Mu jua, yakni untuk-Mu jua, tidak untuk orang lain. Tu jua reti daripada taqdimu ma haqquhu ta'khir tu yufidul hasra. Tuhanku, kerana-Mu jua, untuk Engkau saja aku puasa. Aku puasa untuk Mung je, tidak untuk siapa. Mung suruh aku puasa. Mung tak tahu, orang lain tak tahu. Engkau nampak di luar supaya tular ya. Kita ngedemo hak puasa tak supa-supa ya. Hak puasa dengan tak puasa tu, Tuhan lah yang tahu. Ya Allah, aku puasa untuk Mung ya, bukan untuk orang. Dia mau tahu tak tahu ikut ya. Mung yang penting Mung tahu kata puasa. Kerana-Mu jua aku puasa. Dan atas rizki-Mu jua
aku berbuka puasa. Yani dan aku berbuka puasa di atas rizkimu jua ya Allah. Sumtu ni di sebab tu you kena baca lepas wa ala rizqika aftartu. Ni tak ada makan lagi. Nak aftartu kat mana? Sebab tu sunat you baca lepas pada makan. Bila makan siap, alhamdulillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Baca selepas. Pada baca gapo belum makan. Allahumma barik lana. Payah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lepas makan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ingat lagi? Terbaca. Nak dengar? Terbaca. Banyak sikit go, deras sikit. Nampak minyak banyak tu. Banyak tu minyak tu, isi tu. Bunyi suara sikit ha. Allah. Apa dah tu? Pakai suara tu reti kata orang lain pun tinggal lakon tu dah. Tu. Ayah mak suka, mak kata jangan tanya aku, lama tanya aku siap aku boleh ya. Tu sunat baca. Dan lagi pula sunat membaca. Jadi membaca kemudian daripada berbuka puasa. Kena kait juga. Sunat membaca kemudian daripada berbuka puasa. Sunat baca lepas pada buka puasa. Baca tak tahulah tapi sunat baca. Allahumma zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wabtallat teman-teman berjumpa dua mati wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Hadis ni rawahu Abu Daud juga. Artinya Nabi baca ni, "Hei Tuhanku, telah hilang dahaga sahabat zama'u, minum dah. Hilang dah dahaga ya Allah. Dan basahlah oleh sekalian urat-urat." Basah habis dah duk kering mari sepanjang hari juga, dan minum jadi basah kelik. Basah oleh sekalian urat-urat, seni-seni urat-urat basah kelik dah ya Allah. Dan sabitlah, dapatlah pahala insya-Allah. Tu ayat kata Allahumma zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insya-Allah. Baca masya-Allah. Habis itu sunat memberi makanan atau minuman bagi orang yang puasa. Sunat bagi seorang memberi makanan atau minuman, memberi bagi orang, bukan sunat bagi orang, memberi bagi, jadi kepada orang yang puasa. Sunat kepada orang puasa. Kita puasa tak puasa hak tu suku kira, sunat kita ke orang yang puasa. Makan ni kepada orang yang puasa. Sebab apa sunat memberi? Memberi apa? Supaya ilat pada memberi, bukan ilat pada sunat. Apa ke dia tu? Belagu apa orang puasa. Supaya berbuka ia orang yang berpuasa tu. Berbuka dengan dia, dengan makanan tu. Dia mau buka lah belagu. Tak itu. Dia puasa, apa dia puasa tak boleh makan. Hai nak buka tagi tu. Untuk berbuka dengan dia. Dan jikalau royah pada sunat, royah pada sunat memberi. Dan jikalau dengan sebiji tamat atau setegak ayat atau lain daripada keduanya sekalipun, sunat tu. Dan jikalau memberi makanan itu dengan sebiji tamat, sutai tamat ya,
Sebab tu besar. Atau setegak air je, atau lain daripada keduanya, daripada tamar dan air. Ikutlah apa, makan lauk nasi apa, sekalipun apa sekalipun sunat memberi. Tamar sutih pun weh lah, air setegak pun weh lah. Sebab tu tak boleh. Oh, Masya Allah. Orang tua dulu dia gila makuk. Saya sudah hantar. Kita ni kita lagi saya pun dah kira. Kita ni wagi makuk. Ha, lauk nasi wagi. Mak kata cepat-cepat ni wagi rumah tu. Wagi rumah demo. Pada demo tu dalu. Jangan klik lagi. Dalu. Demo basuh makuk, demo buhok lai pula buat klik. Kita. Ni lagu tu. Susut tak ada kita hantar lauk, demo tak ada lauk pun demo hantar manis lagi. Lagu tu orang dulu dah. Nampak tak? Hal ni tak ada dah. Tak ada. Jaga nak ada. Habis itu, atau lain daripada keduanya sekalipun, tetapi yang lebih sempurna pada memberi makanan itu, hendaklah, tetapi yang mubtada. Tetapi sungguh pun sunat memberi makanan, tetapi yang bermula, yang perkara yang lebih sempurna, lebih dapat banyak pahala pada memberi makanan itu, lebih sempurna pada memberi makanan itu ialah khabar. Hak sempurna sekalinya ialah hendaklah, sunatlah ada ia seorang tu, hendaklah ada ia seorang tu mengenyangi mengenyang, memberi kenyang, mengenyangi, memberi kenyang akan mereka itu orang-orang yang berpuasa. Sunat wi kenyang lalu lah hatta tamas tuti. Bosalah. Hatta nasi hatta lauk kenyang. Buat jamu demo ke panggil demo makan si rumah ke. Sebab tu kita sikit lagi ni ada rumah tangga esok ni kena niat azan. Setiap tahun kena ada sehari lah sebulan tu aku buat panggil orang untuk buka puasa di rumah aku. Buat jadi wirid untuk tahun. Kalau makluk awak makluk sekali. Bulan ni tak buat makluk lagi ni, bulan makluk kena buat makluk sekali dalam rumah. Kalau bulan puasa kena panggil orang makan nasi sekali. Ha gitu. Biar ada wirid lagu tu molek. Dah. Enak bah. Sedap kira rumah kita lah ni lah, kira rumah kita kok depan sikit lagi tu. Ya payah orang tua dia. Payah orang tua tu, payah. Kita nak tapi orang tua tak sim, saja juga. Misalnya dah, kita ada rumah tangga sikit lagi ni su, boleh mak pakai mana-mana kan dah. Pakak. Pakak imolek. Habis itu mengenyangkan mereka itu. Sebab apa kata sunat ni, ilak pada sunat ni, sunat dia memberi makanan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita ada sebut man fattara shaiman falahu mithlu ajrihi wala yanqusu min ajri shaimi syai'un. Man fattara shaiman falahu mithlu ajrihi wala yanqusu min ajri shaimi syai'un. Yakni artinya barang siapa memberi perbukaan, tengok bahasa ya. Barang siapa memberi perbukaan, memberi barang berbuka puasa, senang dia. Memberi buka. Barang siapa memberi buka puasa akan orang yang puasa. Wi buka puasa akan orang yang puasa. Kita wi makan, wi nasi, wi gapo. Nabi kata, maka adalah baginya, bagi barang siapa tu, dapatlah baginya, adalah. Ini dapatlah baginya bagi barang siapa tu, dapat pahala seperti pahala orang yang puasa itu. Pahala serupa. Boleh pahala serupa. Tengok tu bukan main, sebab tu Allah lah asyik tok guru ni.
Tak ke pahala tok guru tak leh kita juga. Bukan bagi tai ikan sang mari lalu dah foto stat. Hak tu low yo. Tun cebat duk dia. Tak. Hak tai kita supo. Tak ada kurang sikit pun. Nampak tak tu dah? Tu dia, masya-Allah. Itu maka kata tu baginya dapat pahala support orang puasa juga dan tiada kurang oleh suatu jua pun. Itu tiada kurang oleh suatu jua pun daripada pahala yang puasa, daripada pahala orang yang puasa. Tak kurang satu pun daripada pahala orang yang puasa tu. Sama, boleh sama, supah habis-habis. Allah Ta'ala sebab tu Allah besar. Wiwatama, dia mau wiwatama tu dah. Dia mau tabarruk watama tu kok sejik-sejik Allah buka watama ya saja. Aduh, boleh ke dia. Allahu Akbar, ya Allah. Tu. Kena lagu mana? Sikit lagi insya-Allah kita nak sampai ke sunat takhir ni. Sunat takhir sahur. Ngaji dah kena amal lah. Dan sunat bahawa makan ia serta mereka itu. Tu. Dan sunat bahawa makan ia seorang yang memberi itu. Makan serta mereka itu. Makan sekali dengan demo tu. Kita halal nasi dah pakai makan sekali dengan demo. Ni hatta lap tu sejik je, tu duduk rumah. Mari kau sejik ni. Kadang-kadang orang ni dia tak pergi ke tempat ramai-ramai. Dia tak ke orang, dia tak pergi. Sunat masuk sekali. Bahawa makan ia serta mereka itu. Lebih lagi orang pakai miskin, duduk sekali dengan demo selalu. Sebab apa sunat? Ilat pada sunat kita serta mereka. Kerana yang dimakian itu, kerana bermula yang dimakian itu berserta mereka tu. Makan serta mereka tu. Ni dimakian itu raja situ. Kerana dimakian itu makan berserta mereka tu, itu terlebih banyak. Bukan layak, terlebih banyak. Tapi wallahu alam. Terlebih layak boleh jadi, terlebih banyak boleh. Dalam kitab Syadabu yang bukti tulab, terlebih banyak dengan tawaduk. Dalam Bugiyah, terlebih banyak dengan tawaduk. Barang ke Allahu alam. Lebih layak pun apa munasabah. Terlebih layak, terlebih sesuai, terlebih patut dengan tawaduk. Dengan tawaduk, merendah diri. Orang panggil patut dengan tawaduk. Dia moga Allah tengok ya tu, Allah mari makan dengan kita. Wak laut sodah, wak mari makan sekali dengan kita lalu dah Allah. Kalau orang pakai miskin dah, Allah tak ada dah. Buka pergi makan sekali dengan demo. Dan terlebih menyampaikan, terlebih dekat untuk menjabar hati, menghibur hati, jabar hati. Yakni jabarul qalb, ni maknanya jabarul qalba, ni maknanya menghibur hati, menjabar hati, menghibur hati, menggemarkan hati, mensukakan hati, lebih dekat kepada menggemarkan hati. Ni tuai mari sendiri. Allah, masya-Allah. Tengok dia tak ada kira, dia orang kaya tahu mana pun. Allah, dia tak ada pandai ke diri. Allah, mari buka sekali dengan kita. Tu sunat lagu tu. Dan sunat mandi janabah atau atau nifas dahulu daripada fajar. Ingat? Dan sunat mandi janabah, sunat mandi angkat hadas janabah. Kita berjunub keluar mani lek malam, jimuk isteri keluar mani. Ataupun mimpi ihtilam, mimpi keluar mani lek malam. Khabar mari sunat kita mandi janabah
atau haid, mandi mengangkat hadas haid, atau nifas, mandi mengangkat hadas nifas. Sunat mandi bila? Mandi dulu. Mandi tu sebelum daripada fajar shadiq, dan sebelum daripada subuh. Belum subuh tu mandi wisiat. Sunat mandi wisiat belum subuh. Sebab apa sunat? Ilat pada sunat supaya dikerjakan oleh seorang tu akan ibadat. Jadi ibadat puasa. Supaya dia boleh kerja ibadat puasa, dikerja atas suci, atas keadaan suci. Sebab ia boleh mula puasa dengan rupa suci, bukan cuma gitu doa. Mula puasa dengan suci, orang panggil. Tubuh cuci dah, mula ibadat dengan cuci. Maka dari kerana inilah, kerana apa? Kerana supaya dikerjakan ibadat atas yang suci ni. Kerana inilah raja pada dikerjakan ibadat atas suci tu. Kerana dikerja ibadat atas suci ni, sebab ni sunat menyegerakan mandi daripada ihtilam. Sunat menyegera, sunat cepat-cepatkan mandi daripada ihtilam, daripada janabah, mimpi keluar mani. Ihtilam ni mimpi keluar mani. Ni duduk tengah hari ke, mimpi lipoh baik. Ihtilam. Kita khabar tengah hari, siap basah, mandi mimpi. Sunat kita cepat-cepat mandi wajib. Tengah hari tak batal puasa, kita mimpi tak batal. Jangan waktu baik dah. Kita mimpi tak batal puasa. Maka bila mimpi tak batal, tapi sunat kita segerakan mandi daripada mimpi keluar mani tadi itu. Ihtilam pada siang hari lah. Tak lupa dah ihtilam. Ihtilam pada siang hari. Mimpi keluar mani pada siang hari. Sunat kita segera mandi. Sebab apa sunat? Nak ibadat kita dalam keadaan suci juga. Seolah kata kalau kita mimpi pukul 12, nanti nak mandi pukul 2, berarti 2 jam kita duduk dalam keadaan cemar dalam kotor ibadat kita. Cepat-cepat mandi nak ibadat kita dalam keadaan suci. Tu panggil. Mula faham? Dan supaya keluar daripada khilaf Abi Hurairah. Ilat yang kedua, atau kepada supaya dikerjakannya ibadat atas jalan suci itu, atau pada supaya dikerjakan. Jadi sunat kita ni mandi wajib selalu dah di malam tu sebelum pada fajar, supaya keluar daripada khilaf bagi pendapat Abu Hurairah, sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi pun ada khilaf sama dia. Tapi kita nak keluar daripada pendapat khilaf bagi pendapat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah yang sifat, Abu Hurairah yang mengatakan wajib mandi pada malam. Di kalangan sahabat tu jumhur kata sunat, tapi Abu Hurairah ada seorang Abu Hurairah kata wajib mandi pada malam. Kita nak keluar juga pada khilaf dia, walaupun seorang nak keluar daripada khilaf tu. Khilaf Abu Hurairah yang kata wajib mandi pada malam. Mandi wajib tu kena mandi lek malam. Maksud pada malam yakni sebelum fajar lah. Sebelum fajar. Dan lagi katanya, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah kata lagi, tiada sah puasanya puasa seorang jika tiada ia seorang tu mandi. Jadi mandi sebelum fajar. Kalau tak mandi sebelum fajar, tak sah puasa. Siapa tahu tu? Tapi tak apalah, dia seorang ya. Maka jumhur ni kata sah. Lalu tapi dalam hati kita jaga khilaf juga. Kita mandi wisiat dalam malam tu. Jaga khilaf Abu Hurairah tak ni tu. Faham tu dah? Dan supaya tiada termasuk ilat lagi, atau pada supaya tadi atau supaya dikerjakannya tadi ilat lagi. Sunat mandi di malam tu lagi dah. Mandi wajib siap sebelum pada subuh, supaya tiada termasuk oleh ayat, termasuk ke dalam runggu yang terbuka. Runggu yang terbuka, runggu jadi runggu yang terbuka, supaya tak sewi air masuk dalam runggu yang terbuka, supaya tidak masuk oleh ayat ke dalam runggu yang terbuka. Masuk jadi masuk pada siang Ramadan dah, kena kait dah.
supaya tiada masuk yakni pada siang hari Ramadan, masuk oleh ayat ke dalam rongga yang terbuka. Tak sewi air dia masuk telinga lepas pada fajar. Seolah kata mani we siap dulu. Tahu tak? Mani we siap. Bila subuh pak, kita siap dah. Ni subuh baru kira mani. Air kadang-kadang nak pergi masuk dalam telinga apa pula. Banyak perkara. Tu tak sewi air masuk dalam rongga. Umpama telinga seorang atau dubur seorang. Tu tak saya masuk ke punggung sebab punggung pun kena buka basuh rata juga. Maka dari kerana tiada termasuk ayat ke dalam rongga ni. Ini ilat ni. Dari kerana tiada termasuk ayat dalam rongga ni, tak sewi air masuk dalam rongga. Sebab ni lah disunatkan membasuh kubul farad depan, kemaluan depan tu, dan membasuh dubur, kemaluan di belakang. Sunat kita basuh. Dan telinga atau pada kubur basuh telinga, dan hidung basuh hidung. Basuh siap. Basuh bila? Sunat basuh dahulu, tak lupa pada basuh. Basuh tu sebelum daripada fajar. Kita malah nak mandi lagi, tapi dari hatu sunat kita basuh punggung siap. Basuh punggung, basuh kemaluan siap, basuh telinga, hidung. Hak tepat air masuk dalam lubang tu kita masuk siap. Faham tak? Kita basuh siap sebelum daripada fajar. Membasuh dengan niat, dengan tak lupa pada membasuh. Membasuh kubur tu dengan niat mengangkatkan hadas. Mengangkat hadas. Aku mandi wajib saja, aku mandi wajib. Jadi niat mandi wajib boleh dah. Bila jima dengan isteri, bila jima siap, tengok pukul 12 ya baru. Malam mandi lagi. Dalam hatu pun sunat masuk dalam bilik air. Ambil air mari. Basuh punggung, niat mandi wajib. Saja aku mandi wajib. Jiru ke punggung, jiru ke depan. Basuh ke telinga dulu, basuh ke hidung dulu. We siap. Maknanya hadas ni kira akad dah sini. Hadas sini terangkat. Kok punggung terangkat. Setelah lagi bila fajar, bila subuh bangun mari, jiru hak lain. Situ tak kena duk gaduh dah. Tak kena duk korek dah. Sebab apa? Sebab air sampai pagi dah. Faham tu dah? Nampak tak tu? Sunat. Ada juga gitu. Tu dia. Dengan niat mengangkat hadas. Sunat tu jika tiada. Tu jika kait pada sunat. Sunat ya basuh dululah belum pada fajar tu dengan niat mengangkat hadas. Kata sunat tu jika tiada dikerjakan oleh seorang akan mandi wajib. Ya tak kerja mandi, tidak kerja dengan sempurna mandi tu. Kalau dia tak mandi dengan cara sempurna lagi. Jika tiada kerja, dia akan mandi dengan sepenuhnya. Kerja dulu daripada fajar. Kalau dia tak kerja sebelum pada fajar, basuhlah dulu kok punggung-punggung dia tu. Habis itu, sekat tu dulu. Buat siap makan sahur lah kita ni. InsyaAllah hubung pula. Lagi sekali lagi. Mudah-mudahan InsyaAllah. Apa dia? Ini buku pak dah. Lepas sahur. Oh tak ada dah. Tak ada dah. Lepas sahur ni ya macam-macam dah tu. Sekat tu dulu. Tetapi telah terdahulu perkataan bahawasanya jika termasuk ayat ke dalam rongga yang mandi wajib, tiadalah batal puasanya. Allah Subhanahu wa taala alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa'u, du'an la yustajab, nas'aluka 'uluman nafi'an, rizqan thayyiban, 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.